بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, hendaklah anda menjaga dirimu baik-baik ketika imanmu ternyata lemah. Jangan engkau pedulikan kaum keluargamu, jiran tetanggamu, anak negeri dan kampungmu. Tetapi jika imanmu itu memang teguh, maka tampillah kepada anak isterimu dahulu, kemudian kepada sekalian manusia. Jangan engkau tampil kepada mereka melainkan sesudah engkau menyiapkan perisai takwa dan engkau letakkan di atas kepalamu mahkota iman dan di tanganmu pula pedang tauhid dan di bahumu tergantung panah-panah pengkabulan doa. Lalu engkau menunggang kuda taufik. Engkau belajar pula cara-cara melompat dan berlari, memukul dan menikam. Kemudian engkau pun menghayung senjatamu ke atas kepala musuh-musuh Tuhan. Maka ketika itulah akan datang kepadamu bantuan dan kemenangan dari segala jihah yang enam, sudut yang enam. Dan kau dapat merampas manusia dari tangan syaitan. Lalu engkau membawa mereka ke pintu Allah Azza wa Jalla, dan kau menyuruh mereka membuat amalan ahli syurga, serta mengancam mereka dari berbuat amalan ahli neraka. Bagaimana tidak akan berlaku serupa itu sedangkan engkau sudah mengenali syurga dan neraka itu, dan engkau tahu pula apa dia amalan-amalan yang boleh membawa manusia kepada keduanya, yakni syurga dan neraka. Siapa yang sampai ke makam ini, akan tersingkaplah baginya semua tabir-tabir yang menutupi mata hatinya, di mana dengan itu sahajalah didapat menoleh kepada jihah-jihah yang enam, sudut-sudut yang enam, di mana pemandangannya akan menembusi kesemuanya. Dia mengangkat kepala hatinya, lalu dia melihat aras Tuhan dan semua petala langit. Masih belum berada di pintu Allah Ta'ala, maka doamu buat mereka akan menjadi bala ke atasmu. Setiap engkau bergerak, engkau akan terduduk. Setiap engkau pohongkan ketinggian, engkau menurun, kerana tiada suatu pun kebaikan padamu dari kaum salihin. Lidahmu hanya komak kamik sahaja, lisan tanpa hati, zahir tanpa batin, nyata sahaja tanpa khalwat, berputar sahaja tanpa berlompat. Pedangmu dari kayu dan panahmu tidak tajam. Engkau pengecut, tidak punya keberanian. Kena luka panah sahaja engkau akan mati. Kena gigit pijak-pijak seolah-olah kiamat dah datang. Ya Allah, ya Tuhanku, teguhkan agama kami, iman kami dan tubuh kami dengan mendekatimu, dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap kita perlu mengetahui kuat ataupun lemahnya iman kita. Kerana bila mana iman kita lemah, maka kita perlu bersungguh-sungguh menjaga diri kita. Bimbang dia akan binasa. Dan kita perlu meninggalkan segala kesibukan yang boleh melemahkan iman. Walaupun kesibukan itu berupa kaum keluarga, anak-anak, harta benda, pekerjaan dan sebagainya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum
amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai harta benda kamu, anak pinak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Bila kita mengetahui iman kita makin lemah. Iman kadang-kala dia lemah, kadang-kala dia sakit. Kadang-kala dia keras dan kadang-kala iman ini lemah dan kadang-kala iman ini sakit. Dan boleh jadi juga kadang-kala iman ini boleh hilang. Boleh hilang seketika dan datang kembali, tapi dalam keadaan tiada jaminan ia sebagaimana biasa. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang beriman, bila mana dia berzina maka imannya tertanggal daripada dirinya. Dan bila selesai dia zina, bola iman tu datang balik. Itu kalau datang, kalau tak datang. Sebab itu Nabi menyebut dalam hadis yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang penzina dalam keadaan dia masih ada iman. Maknanya kalau dia ada iman dia tak berzina. Tapi dia berzina juga walau dia orang Islam sebab imannya sudah diangkat. Kan itu kalau imannya masih ada sedikit fungsi, maka datang penyesalan selepas itu. Orang-orang yang datang penyesalan sesudah buat maksiat, kerana ketika dia buat maksiat dia tak fikir. Sebab apa dia tak fikir? Kerana imannya tidak bersama dengan dia. Dia fikir tapi tak kuat kerana iman tidak bersama dengan dia. Sebab itu kadang-kadang kita lihat diri kita terjebak dengan maksiat. Dan kadang-kadang kita buat maksiat. Bukankah kita sudah tahu akibat maksiat, keburukannya? Dan bukankah iman kita sudah diajar membencinya dan menjauhinya? Dan bukankah kita sudah berada dalam situasi orang-orang baik, orang soleh? Bagaimana boleh berlaku demikian? Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, lihat diri kamu. Kalau iman kamu lemah, maka tinggalkan semua benda kesibukan tadi sehingga iman kamu balik teguh. Jadi iman ini perlu dirawat. Sebab itu para ulama bersepakat al-iman yazid wa yanqus. Iman itu dia boleh bertambah, dia boleh kurang. Kurangnya sampai peringkat boleh sakit. Bukan sampai peringkat dia boleh hilang seketika. Dia boleh hilang. Macam kita sebutkan contoh tadi, waktu mana kita buat maksiat, kalau kita ada iman, kita tak akan buat. Tapi kenapa buat juga? Kerana iman itu diangkat seketika daripada diri kita. Sampai kita lupa kita orang beriman. Sampai kita lupa kita orang yang pernah membenci maksiat ini. Tiba-tiba ada hari kecenderungan itu berlaku. Maka para ulama menyebut 6 tanda iman kita lemah. 6 tanda bahawa iman ini memang lemah, ada masalah. Yang disebut sebagai mazahir dha'fil iman. Kita ada sebab yang melemahkan iman, kita ada tanda iman kita lemah. Kita nak pergi kepada tanda iman lemah. Kita nak tengok diri kita. Sebab bila iman kita lemah, kita kena buat sesuatu. Dia tak boleh biar berlalu masa. Kan orang beriman, kata Nabi SAW, la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Orang beriman setiap kali umur dia bertambah, kebaikannya bertambah. Kita kan orang beriman, umur kita makin ke depan, bukan ke belakang. Iman ini menjadikan kebaikan kita bertambah. Sebagaimana umur kita bertambah, kebaikan kita bertambah. Kalau umur bertambah, kebaikan tak bertambah, mana umur tidak diberkati dan iman punya masalah. Baik, tanda pertama iman kita lemah, maka kita dapati kita mula melakukan maksiat dan memandangnya remeh, dan kadang-kala kita berterusan. Ini iman kita ni lemah. Kita mula buat maksiat yang selama ni mungkin kita tak buat, tapi kita dah buat. Dan kita pun anggap tak apa, ni kecil je, tak jejah apa. Bahkan kita berterusan. Wa imam maksiat itu maksiat mata. Wa imam maksiat tadi maksiat mulut kita. Kita dah biasa duk ngutuk orang, ngumpat orang. Walaupun kita dah bagus, tapi kita masih suka menyebut kekurangan orang lain, kelemah orang lain.
mulut kita masih menyebut benda-benda yang tak patut. Sebab kita rasa kita dah semayang, kita dah buat banyak ibadat, lalu sebahagian maksiat itu kita buat, kita rasa dia macam kecil. Sebab kebaikan kita macam boleh top up. Umpama orang ada duit, dia rasa setakat berhutang-hutang tak ada apa, dia boleh bayar. Tapi bahaya sampai peringkat dia tak mampu bayar. Kan tuan-tuan pakai kad kredit. Kad kredit. Kan bila pakai kad kredit kan kita ada satu penyakit, saya boleh bayar. Itu penyakit kita tu. Lepas tu kita mula beli apa pun yang tak penting. Mula-mula ada kad kredit ni Ustaz, benda penting-penting Ustaz, aku ada apa, emergency. Mula-mula lah. Dia kata awak ni jangan pakai kad kredit, awak tak pandai guna, bahaya. Tak apa, boleh, saya pun boleh bayar. Boleh bayar, memang bayar. Saya pun guna benda penting-penting je lah. Lama-lama dia mula lupa fungsi tu. Dan mula mengemeh, tak apa hutang, saya boleh bayar, saya boleh bayar. Last kali tak boleh bayar. Kita tengok statistik orang muda yang umur bawah 30 tahun, kaleng-kaleng ke ni setiap tahun saya pergi ni, paling kurang sekali sehari, sekali dalam masa setahun. Saya paling kurang saya pergi haji misalnya. Kita rasa, lalu kita mula rasa macam ibadat kita banyak, maksiat tak boleh jejaskan kita. Kita lupa setiap maksiat boleh jejaskan kita, sekecil mana pun maksiat. Apatah lagi kalau ia berterusan kita buat. Ini merupakan tanda iman kita lemah. Kita mula buat maksiat dan kita meremehkan maksiat, dan kita merasakan bahawa maksiat ini tidak menjejaskan ketaatan kita yang dah banyak. Rupanya iman kita mula terhakis. Dia macam gini tuan-tuan sekalian. Kita dah baik dengan orang tu, baik sungguh. Kita dah cinta orang tu, cinta sungguh. Kita suami isteri sayang, menyayang dah, sungguh. Tapi kesilapan kita mula tak menjaga perkataan kita. Akan keluar satu perkataan yang mengguruskan hati pasangan masing-masing. Habis. Maka cinta tu seperti hilang. Walau cinta 20 tahun ni 30 tahun, dia adalah satu perkataan dia keluar katakan. Kalau sepatah perkataan itu boleh merosakkan cinta antara dua manusia yang mereka bersumpah setia sehidup semati, ini kan perlu maksiat yang berkait dengan kesan pada ibadah. Artinya, kalau tuan-tuan tengok, macam saya katakan orang bercinta lama, lama-lama kita tengok dia kenapa selalu dia kecil hati dengan satu perkataan. Saya kecil hati Ustaz, dia cakap macam tu, kecil hati dengan suami saya, atau saya kecil hati dengan isteri saya. Barangkali pasangan tadi cuma bercakap gurau, tapi kesan kecil hati itu besar. Dia menjarakkan. Ini cinta sama manusia. Padahal kita dah bina cinta dengan Allah, tiba ada maksiat, dia merosakkan cinta dengan Allah. Maka kesannya iman kita dia boleh turun mendadak. Sebab itu kita sentiasa doa bahawa setiap perkataan kita dan setiap perbuatan kita sekecil mana pun jangan mengundang murka Allah, dan maksiat itu mengundang murka Allah. Jangan menganggap ia kecil, jangan pernah menganggap maksiat itu kecil. Walaupun memang ada pembahagian dosa kecil, dosa besar, itu pembahagian secara ilmu, tapi bukan secara praktikal. Secara praktikal dia dosa saya tak nak buat, itu praktikal. Memang kita boleh bagi ini dosa kecil, ini dosa besar. Tapi secara praktikal, sebagaimana kata para ulama, jangan melihat kecilnya dosa, lihat besarnya orang ataupun besarnya zat yang kamu lakukan dosa. Dan tengok dosa tu kecil, kamu buat dosa tu dengan siapa? Tentu kita kalau main dengan sultan, raja, kita kalau buat salah dengan satu benda dengan sultan raja, kita dah gerung, dah takut. Sebab kita tahu kuasa dia tu besar dan akibatnya juga luas. Apatah lagi Allah Ta'ala. Yang kedua kata ulama, kita dah sebut dia punca tanda lemah iman, kita mula buat maksiat berterusan, memandang rendah. Yang kedua ialah kita mula rasa malas ibadat, yang disebut oleh ulama at-tathakul anit ta'at wa takasus anha. Mula rasa berat buat ibadat, mula semayang lambat,
mula kurang baca Quran, mula kurang zikir, mulalah kita kurang menuntut ilmu. Dia jadi kurang. Tak kira apa sebab pun. Ada orang sebab dia merajuk. Dia lupa sebenarnya imannya yang lemah, bukan cerita merajuk. Ada kerana dia marah sesuatu, ada kerana dia macam-macam lah sebab. Ada kerana dia rasa dia ada urusan lebih penting daripada taat. Kita mula nampak diri kita ini, hal-hal ibadat yang kita biasa buat jadi berat sikit. Dulu saya rajin Ustaz pergi masjid menuntut ilmu. Saya dulu Quran pun rajin baca pagi, pas sembahyang, petang, malam. Sekarang dah tak berapa ni. Mana iman kamu ada masalah. Kerana itu tanda mazahir iman lemah. Bila iman lemah, kena rawat cepat-cepat. Kita tengok telefon kita lemah bateri, kita pun akan charge cepat-cepat. Tak dang balik rumah, kita charge dalam kereta. Tak jumpa power bank kita, pinjam power bank kawan. Kau ada power bank tak? Kenapa? Ni telefon dah lemah, bateri tinggal satu. Kita macam tak malu nak minta untuk kuatkan telefon kita. Bagaimana iman kita yang makin lemah. Bila iman ni lemah, macam kita sebut telefon lemah, kita pun mula tak boleh berhubung. Dan iman lemah nak berhubung dengan Tuhan macam mana? Lemah lah. Lain tak ada, imannya lemah. Maka kita mula jauh daripada Allah. Sebab itu perhatikan prestasi ibadat. Saat saya minggu-minggu lepas bangun 4 pagi ni, bangun 5 pagi dah. Ini kamu lemah iman lah tu. Ni lemah iman ke banyak kolesterol? Tak kolesterol tak ada kena-mengena. Ke banyak lemak? Ke lepas sebab saya dah kuat makan? Bukan. Iman lemah. Iman. Kita dapati orang bila iman dia kuat, dia besar mana pun tubuh dia boleh bangun. Sebab bangun ni dia tak berkait dengan berat ringan tubuh badan kita. Dia berkait lemah, kuat, lemah iman kita. Setiap orang yang kuat iman, macam mana pun fizikal dia bangun. Dia jumpa orang yang tubuhnya Masya Allah, tapi oleh kerana iman dia kuat, dia boleh bangun awal daripada orang kurus lengking, orang kurus kering tu, dia boleh bangun awal benda tu. Dia boleh tolong gerak pula. Ni yang kurus ni yang duk jogging 2-30 km sehari, tak boleh bangun subuh payah. Kalau bangun pun sebab nak jogging. Tapi kalau nak buat ibadat tak boleh. Walau dia kata dia sihat, kolesterol hampir zero, misal kata, lemak kat badan pun macam tak ada. Realitinya lemah iman. Jadi prestasi ibadat kita bila makin lemah, tanda iman kita lemah. Tak payahlah kita nak salah orang tu, salah orang ni. Hidup jangan banyak menyalahkan orang. Kerana setiap kali kita menyalahkan orang, pertama kita akan lupa diri kita. Dan setiap kali kita menyalahkan orang, kesan pada diri kita, kita yang tension. Kalau kita salahkan diri kita, kita tak tension. Sebab kita dengan mudah merawatnya. Tapi kalau kita duk salahkan orang, kita tension. Kita salah jiran sebelah, jiran orang tu, kita yang tak boleh tidur. Tapi kalau kita salahkan diri kita, kita makin tenang. Jadi hidup sampai peringkat kita kena belajar. Kalau 10 kejadian, 9 tu biar kita nampak salah kita berbanding salah orang. Tapi kalau kita nampak 10 tu salah kita, jauh lebih baik. Sebab sebenarnya kita berhidup atas dunia, Allah nak suruh kita lebih nampak kesalahan diri kita berbanding kesalahan orang lain. Sebab itu Adam waktu turun ke dunia, dia boleh salahkan iblis yang sebab turun. Iblis lah yang masuk dia. Dia boleh kata, ini iblis lah aku ni turun jadi macam gini. Tapi apa kata Adam AS? Apa kata Hawa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami yang salah. Kami yang zalim diri kami. Kita tengok dalam kehidupan, kalau tuan-tuan nak tenang hidup, kita nak tenang, belajar untuk banyak salahkan diri kita. Salah diri kita, kan setiap kali kita salahkan diri kita, kita akan tenang. Tenang, saya salah, saya kena baiki. Tapi setiap kali kita salahkan orang, kita tak boleh tenang. Tak mungkin orang tenang. Tuan-tuan tengok orang yang tidak tenang hidupnya, sebab dia hidup salahkan orang banyak. Dia tak boleh tenang. Dia mesti ada masalah. Tapi kalau dia banyak salahkan dirinya, tengok diri dia muhasabah diri dia tengok aib dia sibuk baiki dirinya, dia sibuk baiki imannya, maka dia sentiasa tenang. Dia dengan Allah. Jadi kalau prestasi ibadat kita masalah, maka iman kita masalah.
Yang ketiga, kata ulama, kita mula berlomba hal dunia. Bab-bab dunia mula kita macam laju sikit, dan mula tertipu dengan dunia. Tapi kalau bab-bab akhirat, dia tak berapa laju. Sah depan, tak ada orang berebut. Kita pun tak berebut. Datang awal ke masjid, tak ada orang berebut. Datang awal ke stadium, ramai berebut. Datang awal ke mall, ramai berebut. Kena pula ada konsert sikit lah, mini konsert. Ni ada DJ radio datang. Ni ada pelakon artis datang. Penuh mall ni. Belum ke 10 parking dah penuh. Sebab apa? Adalah seorang dua artis ni. Kita pun sama minat artis juga. Cenderung. Jiwa jahiliah ada. Tengok artis rajin bergambar. Semangat. Tengok ulama malu-malu nak gambar. Sebenarnya dalam hati kita ni ada kecenderungan. Kadang-kadang setengah orang dia dah bagus agama ni, tapi bila tengok benda, hati-hati dia macam semangat balik tengok. Sebab apa? Dalam hati dia masih ada jahiliah. Kecenderungan tu. Dia ni memang peminat dulu ni, peminat ni. Dia cenderung. Kita nak bina diri kita tak nak lagi cenderung benda tu. Bukan kita nak marah hati, itu hal lain. Maksudnya kita sendiri. Kita kan kalau tengok orang lain, dia pun tak peduli. Biasa, dia biasa. Kalau tengok ni, hati-hati yang pernah rosakkan orang, kita macam teruja. Sebab rasa macam glamour. Jangan tumpang orang yang bina glamour dalam maksiat dan kelalaian. Kerana ternyata dalam hati kita pun ada titik penyakit tu. Jangan. Kecenderungan kita kena sedar dalam diri kita. Kita kalau menoleh pada mereka pun, orang dah tahu ini awak ada kecenderungan. Jangan kata kau duduk dengan dia. Dia bukan isu kita ajar membenci, tapi isu berkait dengan macam mana kita nak menilai prestasi iman. Prestasi iman. Sebab bila ada nilai prestasi iman, kita jadi seronok jumpa orang baik, orang soleh. Apatah lagi kita jumpa orang kalangan para ulama, lagi kita teruja. Kerana prestasi iman kita. Sehingga kita benci pada orang-orang yang saya katakan, yang membina popularnya dengan maksiat, yang menyesatkan orang, kita takkan suka. Kita tak cenderung. Jadi bila kita mula berlomba dalam hal dunia, sibuk dalam hal dunia, dan sibuk menghiaskan diri kita dengan dunia, ketahuilah dalam diri kita ni iman kita lemah. Tetapi kita bukan nak hukum orang. Kita tak pernah belajar untuk hukum orang. Saya duk perasan Ustaz dia ni iman lemah, tak payahlah. Awak peduli awak. Kerana awak tak tahu hakikat dia. Kita tahu hakikat kita. Kita memang nampak zahir dia, tapi bukan hakikat dia. Kerana hakikat dia lebih tahu. Jadi saya katakan kita, tuan-tuan, bila kita tahu tanda-tanda mau iman, bukan untuk menilai orang lain. Jauh-jauh, tak ada. Saya bukan menilai orang lain, bukan menyibuk menilai orang lain. Ni ustaz dah sebut-sebut ni memang ada jiran sebelah saya, ustaz sifat ni. Sebab tu dah dia tak pergi masjid, lemah iman rupanya. Kita ni cepat sangat, jangan. Kerana bila mula kita melihat orang lain bermasalah, itulah dia sebenarnya masalah kita. Kita mesti melihat diri kita bermasalah dulu. Bermasalah. Jadi kalau kita tak ada kesungguhan berlomba dalam buat ibadat, macam saya sebut, benda simple je. Tuan-tuan pergi masjid, rasa tak nak ada awal? Tak rasa. Masalah iman kita. Rasa tak bila dah duduk masjid nak rebut sah depan? Tak rasa, Ustaz. Biarlah sah depan. Saya ni memang ditakdirkan sah belakang. Maknanya awak meredai iman awak lemah. Dan awak mensia-siakan umur awak. Kerana kepahaman kita pada agama bukan hafazan, tapi amalan. Seorang bila kita sebut dia faham agama, bukan sebab dia hafal ayat Quran banyak. Kerana kepahaman itu dinilai dengan amalan, bukan dengan pemahaman, dengan hafazan. Bukan dia kita katakan dia mengaji Ustaz lepasang you tu you ni, tapi sah depan pun dia tak fikir nak berebut. Mana dia bukan faham agama. Orang yang Allah beri kebaikan ialah Allah beri faham agama. Saya fahamlah kalau saya pergi masjid kena rebutlah sah depan. Tak kira kiri kanan, saya duduk sah depan. Ke mana pun saya pergi. Tak boleh sah kedua, tapi duduk sah kedua, mata mengintai sah depan. Tengok mana ada agak boleh cilak. Tak boleh. Ini kita tahu orang yang imannya Masya Allah. Ni duduk sah depan, duduk intai sah belakang. Boleh pergi belakang bagus ni. Dia tak tolak orang lain ke depan. Ini masalah. Kata kita tuan-tuan, setengah ulama kata makruh kita offer sah depan pada ayah kita. Bila mana kita dah berada di depan.
Tuan-tuan duduk depan, ayah duduk belakang. Kita berduduk, ayah depan, makruh hukumnya. Sebab dalam bab ni kena bersaing. Ibu dengan ayah sendiri. Dengan ayah kena bersaing. Jangan kata orang lain. Pada ayah ni kan kita dahulukan di semua benda. Ya, tidak dalam hal agama. Hal agama kita bersaing. Untuk menunjukkan tingginya nilai agama, lebih tinggi daripada nilai nasab. Tapi orang kita bukan kata ayah dia, member dia, depan member dia duduk belakang. Kadang bukan member dia pun, dia tengok ada seorang tu, ni patut duduk depan ni, aku nak duduk belakang. Dia telah merugikan peluang dia. Belajar daripada para sahabat, mereka dalam hak agama, mereka tak peduli siapa, mereka belum duduk depan sekali. Dan yang keempat, tanda iman kita lemah, mula akhlak-akhlak buruk kita ada. Nampak akhlak kita makin terselah, dengki kita makin teruk, cemburu kita makin teruk, muamalah kita dengan orang makin teruk, itu tanda iman kita sedang menurun. Kerana nilai iman kita berkait dengan muamalah kita dengan manusia. Kalau muamalah kita dengan manusia makin menghudung, dia bukan berkait dengan manusia itu, kita iman kita. Saya mula tengok orang ni, saya dengki, saya benci. Kita Allah dah beri kelebihan itu dan ini, tapi masih boleh dengki dengan orang lain. Tak kira lah yang ada ilmu agama, cari ilmu agama, dia dengki dengan orang alim pada dia, mungkin yang lebih berpengaruh pada dia, yang lebih ramai followers. Ini sebenarnya tanda iman lemah. Sebab kita diajar berikhlas pada Allah. Ikhlas. Bukan pujian manusia, bukan takut kejian, saya nak ikhlas. Ikhlas tadilah yang menjadi kekuatan untuk kita baiki akhlak. Walaupun kita tak dapat satu respon baik daripada dia. Ramai orang berakhlak baik kerana orang tu baik dengan dia. Itu biasa. Kita selalu sebut, itu biasa. Kalau orang tu baik dengan kita baik dengan dia, itu biasa. Itu akhlak biasa. Akhlak tu pun ada pada buaya, ada pada harimau. Maknanya kita buat baik harimau, harimau pun buat baik kat kita. Kita buat baik kat buaya, buaya pun buat baik kat kita. Baik. Sebab kita diajar untuk berbuat baik hatta pada orang yang tidak baik dengan kita, hatta pada orang yang tak terima kasih pada kita. Saya buat baik, kalau dia tak nak terima kasih, itu hadiah lah, saya pun tak peduli. Sebab saya buat kerana Allah. Kami tidak pernah mengharapkan terima kasih Allah. Kita ada adik-beradik, kita tolong dia. Dia tak pernah terima kasih, dia umpat belakang dia. Kita tak kisah. Itu hal dia lah. Akhlak kita berhubung dengan kita punya silaturahim tadi. Kita jangan diajar sebab abang saya ziarah rumah saya ziarah rumah dia. Dia tak ziarah, jangan harap saya ziarah. Dia datang kenduri saya datang kenduri dia. Dia tak datang kenduri saya, jangan harap saya datang. Itu bukan akhlak yang baik. Kerana akhlak yang baik tidak mengharapkan balasan yang baik daripada orang, tapi dia mengharapkan balasan di sisi Allah. Jadi kalau kita mula nampak akhlak-akhlak buruk itu mula ada. Akhlak buruk kita dengan isteri kita, jadi pemarah tak tentu hala, jadi nak bercakap benda-benda kasar saja. Dengan suami kita pun sama, jadi tak nak bercakap, nak berlawang je, kerja je. Anak-anak, ayah, kita tengok dulu nilai akhlak kita dengan orang yang terdekat, keluarga. Sebab tu kita usaha cantikkan akhlak kita depan isteri kita. Ya, masalah isteri kita tak mau berakhlak baik, itu hadiah, ni hak kita. Kita cerita hak kita. Isteri pula fikir nak buat baik pada suami. Masalah suami dia tu, masalah itu hadiah, hak kita. Saya nak jadi lebih baik. Maka isteri jadi lebih baik, percakapan dia, layanan dia. Suami pun jadi lebih baik, percakapan dia, layanan dia. Anak-anak juga begitu. Dan kita pun nak baik dengan adik-beradik pula. Kita buat baik. Kita telefon dia walau dia tak telefon kita. Kita teks dia walau dia tak teks kita. Kita tanya khabar dia walau dia tak tanya khabar. Itu tanda iman kita kuat. Tapi kalau kita mula zahir akhlak buruk, dah abang aku ni tak telefon aku pun tak nak telefon dia. Kita ni ayat-ayat. Dia pun dulu aku susah bukan ditolong pun, aku berdenang ni 10 tahun ni. Maka itu tanda akhlak yang buruk. Yang kelima, kita mula duduk dengan ahli maksiat dan seronok dengannya. Ditanda seorang yang lemah iman, dia mula duduk dengan ahli maksiat dan diseronok dengan ahli maksiat. Dan yang keenam, dia mula rasa hatinya keras. Tetapi tanda bahawa dia mula rasa hatinya keras? Yang pertama, bila dia cerita bab mati tak terkesan. Itu tanda hati dia keras. Bila cerita bab syurga, hatinya tak rindu.
Bila cerita tentang neraka, hatinya tak takut. Bila cerita tentang hal-hal perkara yang berkait dengan Al-Quran, tafsir dan tadabbur, dia tak rasa apa-apa. Dia kata ini tak ada kaitan dengan dia. Ini tanda qaswatul qulub, hati yang makin keras. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok hati kita ni keras tak keras. Macam mana? Pertama tengok, kita ni mudah tak menangis bila berfikir tentang kubur dan azab serta fitnah. Kita mudah tak menangis bila melihat kepada setiap kematian yang berlaku di hadapan kita. Kita mudah tak menangis bila kita kenang dosa dan maksiat kita. Kita mudah tak menangis bila musibah menimpa pada saudara kita dan umat Islam. Tengok orang Islam di Palestin, orang Islam sekian negara ditindas, dizalimi, diambil hak, kita pun sedih. Itu tanda hati lembut. Tapi kalau sebaliknya hati keras, baik, ini tanda umum. Tanda yang pertama kita sebut, buat maksiat, lemah dalam buat taat, mula berlomba hal duniawi, mula zahir akhlak yang buruk, mula suka duduk dengan ahli maksiat dan bergembira, seronok dengan mereka, dan mula rasa hati kita keras. 6 ni kalau kita ada tanda iman lemah, baik kata Syekh Abdul Qadir, jaga diri kita baik-baik. Waktu itu kurangkan urusan kita dengan keluarga, dengan jiran, dengan mana-mana tu. Fokus pada diri kita, fokus. Jadi kalau kita memang sakit, kalau kita nak peduli orang lain, kita fokus diri kita lah. Kita quarantine diri kita. Dah awak tahu dah awak sakit, ni awak kena COVID ke benda, ikut pandai lah. Awak akan buat apa? Quarantine diri. Dalam tempoh quarantine diri buat apa? Makan ubat, makanan yang sihat, cukup tidur, cukup rehat. Apa lagi kita buat kalau kita quarantine diri kita? Kita semua ada pengalaman di quarantine. Apa kita buat sepanjang quarantine? Cek balik penyakit, cek. Takut masih ada lagi penyakit. Okay, dah tak ada. Tak ada baru kita jumpa orang. Ada, jangan jumpa orang. Kalau nak jumpa kita pun kita jangan, saya ada penyakit ni. Sama juga tuan-tuan, bila iman kita lemah, tiba-tiba orang-orang datang nak dekat kita, jangan, saya iman lemah. Jangan sampai terpengaruh. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir, kalau iman kita kuat, tadi cerita iman lemah, iman kuat. Macam mana nak tahu iman kuat? Dia opposite ataupun kita kata berlawanan dengan 6 perkara tadi. Maka tanda iman kita kuat. Bila iman kita kuat, apa tugas kita? Tugas kita mula mengajak manusia pada kebaikan. Syekh Abdul Qadir beri satu ta'bir. Dia kata kalau iman teguh, maka pertama gunakan keteguhan iman kamu untuk didik anak isteri dulu. Kata nilai keimanan kita, dia berlatar belakangkan keluarga kita. Nilai akhlak mulia kita berlatar belakangkan keluarga kita. Nilai kepimpinan kita berdasarkan berlatar belakangkan keluarga kita. Nak tengok orang tu dia ada jiwa kepimpinan, tengok macam mana dia uruskan isteri dan anak-anak dia. Sebab memang jiwa kepimpinan bermula dari keluarga. Dia bukan luar. Keluarga tak pandai urus tapi dia pandai memimpin luar. Tak mungkin. Mereka tidak akan sempurna. Kan itu dalam Quran. Kalau kita baca Quran, kita baca surah Al-Furqan, juzuk yang ke-19, pada ayat yang ke-74. Dan doa orang beriman, kita doa, orang beriman berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, jadikan isteri-isteri kami, zuriat keturunan kami, penenang hati kami. Lepas kita doa zuriat, isteri, penenang hati, apa doa lepas tu? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang bertakwa. Kerana pemimpin, kalau dia ada masalah dengan keluarganya, maka dia akan membawa emosi ke keluarganya untuk merosakkan masyarakat. Tapi pemimpin tadi, kalau keluarganya elok, dia membawa emosi yang baiknya untuk masyarakat. Tak kita agak-agak lah ada gaduh dengan isteri tadi, lepas tu nak lead mesyuarat, keputusan dia agak-agak macam mana? Ada gaduh dengan isteri, gaduh dengan anak-anak, lepas tu nak masuk nak mesyuarat. Kita ni bos, CEO ke, kita ni menteri ke, agak-agak keputusan tu betul tak betul? Tapi kita dari rumah tenang, bermesra, romantik dengan isteri dan anak-anak, kita pergi mesyuarat, agak-agak keputusan kita baik tak?
Kerana keluarga itu ialah dasar kepimpinan. Keluarga itu ialah dasar keimanan. Keluarga itu dia ialah dasar akhlak. Kita kalau nak cerita akhlak tak payah jauh dah. Isteri kita dan anak-anak kita. Kalau isteri kita, anak-anak kita dapat kasih sayang, berarti orang berada sekeliling kita akan dapat kasih sayang. Tapi kalau isteri dan anak-anak kita duduk hina setiap hari, maka yang duduk sekeliling kita juga menerima nasib yang sama. Sebab tu kita kadang-kadang orang tak perlu beritahu macam mana hubungan dengan isteri dia, kerana kita mengetahui macam mana hubungannya dengan kita. Kalau kita tengok dia menghargai kita, terima kasih kita, ni memang dengan isteri dia memang hargai isteri dia, terima kasih. Kalau kita tengok dia boleh bertolak langsung kita tahu dia dengan isterinya boleh bertolak langsung. Kita tengok kalau dia ni pemurah dengan kita tahu dia dengan isteri ni mesti pemurah. Kerana indikatornya di situ. Walaupun bukanlah indikator mutlak, tapi ia indikator taglib, maksudnya kebanyakan. Kita tak nampak ada orang Ustaz dengan isteri dia garang dengan masyarakat dia baik, dengan isteri dia Ustaz kedekut, dengan masyarakat dia baik. Kita tak nafikan benda tu bukan satu kaedah. Tapi kaedah umum, siapa yang baik dengan keluarga terdekat, dia akan baik dengan keluarga yang jauh. Dia akan baik. Sebab tuan-tuan, yang paling sukar untuk buat baik pada yang terdekat dengan kita, paling sukar. Sebab tu kita kadang-kadang boleh maafkan orang jauh dari kita, tapi kalau orang dekat buat salah, kita tak boleh maafkan. Kerana ia sukar, satu ujian. Kalau orang lain buat salah tak apa Ustaz, sebab kita pun tak jumpa dia, kita macam let go lah. Tapi bila orang terdekat dengan kita buat salah, saya boleh ingat sampai setahun. Kenapa jadi macam tu? Bagaimana akhlak kita? Kalau saya katakan dengan orang jauh, kita boleh lupakan kesalahan dia dengan mudah. Dengan orang dekat patut lagi cepat kita lupakan kesalahan. Sebab ujian kita dengan orang dekat ni, sebab kita jumpa tiap-tiap hari. Itu ujian dia. Yang orang jauh ni sama tak jumpa dah. Jumpa ni 20 tahun dulu, itu boleh lupa tu. Jadi inilah dia ujian yang kita perlu tangani. Ujian Allah jadikan ia dekat, bukan jauh. Sebab itu kita akan diuji dengan orang dekat berganda dengan daripada orang jauh. Untuk apa? Untuk jadi kita kuat. Jadi siapa pun kita lihat orang-orang hebat, dia dapat ujian yang terdekat dan dia berjaya mengatasinya. Kan itu dia boleh hebat. Tapi kalau kita dengan dekat-dekat ni masalah. Gaduh dengan isteri, tak boleh maafkan isteri. Saya Ustaz memang tak maafkan isteri, 20 tahun tak maaf ni. Saya tak boleh maafkan suami saya. Jiwa tak boleh maaf pasangan, suami, isteri, anak. Ini jiwa yang rosak dan sakit. Dia rosak sakit. Sebab apa? Sebab kita lebih memandang keaibannya berbanding kebaikan. Walau orang yang dekat dengan kita, kalau kita tengok kebaikannya banyak dengan kita. Kalau kita sebut isteri lah yang melahirkan anak kita, uruskan rumah tangga kita dan semua hal berkait, meringankan beban kita. Kadang-kadang kita dah tak ngajak ikhra ke anak-anak kita, bini kita ajar ikhra, pandai mengaji. Kadang-kadang kita pun tak boleh pantau jadual sekolah anak kita, isteri kita yang buat. Jadi kebaikan banyak kita tak nampak. Sama juga isteri pada suami. Suami dah siapkan rumah pada kita, kenderaan. Kita pun tak pernah kenal pun TMB kat mana. Suami kita yang bayar. Kita bukan sekadar tak pernah bayar elektrik, TMB pun tak kenal. Pergi TMB, kat mana TMB bang? Ke Australia ke Sri Lanka. Dia punya tak tahu sebab tak pernah. Suami dia uruskan belaka bil-bil dia, segala keperluan dia. Ini kebaikan suami. Suami dia yang buat tu, buat ni. Dia pun tak pernah tahu makanan tu berapa harga. Sebab suami dia bayar, dia tak pernah bayar. Di kedai makan suami bayar. Dia tak tahu ni berapa ringgit, ni berapa ringgit. Dia pakai ambil je. Suami bayar. Suami yang garuk kepala, dia ambil. Dia cuma tahu sedap tak sedap. Artinya kalau kita tengok orang dekat dengan kita ni, kebaikan dia banyak, tapi kita tak nampak. Tapi kekurangan kita akan ingat lama. Ini kita nak buang. Tapi kita nak ada filter yang betul. Filter betul macam mana? Setiap kali orang dekat dengan kita buat salah, kita terus lihat kebaikan dia banyak, untuk kita terus bermuamalah dengan dia. Sebab tu jangan cepat mengajuk dengan orang dekat. Rugi kita. Ni orang dekat-dekat kita, dia ada buat silap sikit, kita pun mengajuk, tak nak jumpa dia lagi. Merugikan. Sebab kita buta melihat kebaikan yang pernah dia buat. Mata kita ni nampak keaiban ni, jadi orang sebut mata lalat ni. Tapi kita dengan sahabat rapat, kita nak melihat dia dengan mata iman. Banyak mana pun kekurangannya, kita tahu kelebihannya lebih banyak daripada kurangnya. Itu kita tahu.
Banyak mana pun kekurangan pasangan kita, kita tahu kelebihan dia banyak berbanding kekurangan. Orang yang bila dia muamalah dengan manusia melihat kebaikan lebih banyak, maka orang ni dia orang ada iman yang kuat. Hatta kadang-kadang tuan-tuan sekalian, cukup dengan satu kebaikan untuk kita positif dengan dia. Walaupun yang lain-lain dia teruk. Kenapa iman kita kuat? Kita boleh muamalah dengan dia. Tapi ada orang yang saya katakan, semua benda baik ada saja kurang. Oh ini, dia dah cukup untuk jadikan dia tak nak. Sebenarnya bukan masalah kepada orang tu, pada diri kita. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau iman kamu kuat, pertama kembali pada isteri dan anak-anak kamu. Kembali pada mereka. Itu yang saya sebut tadi, indikator iman, indikator akhlak pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan orang rapat dengan kita, adik-beradik. Tuan-tuan akan tengok orang yang kuat iman, dia pasti akan tangkap balik adik-beradik dia. Dia akan rapat balik, disatukan balik. Kerana iman menyatukan silaturahim. Iman tak mungkin pecah belah silaturahim. Dia asbab kepada penyatuan semua adik-beradik dia. Asbab yang besar. Dia mula berfungsi. Kerana fungsi tadi datang daripada iman. Bukan datang daripada naluri nasab keturunan. Iman dia. Yang itu dipegang balik ni. Mana pak saudara, mana anak saudara pegang balik. Kita lepaskan mereka melainkan mendapat kebaikan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kemudian lihat senjata yang kamu kena ada. Pertama, kamu kena persiapkan perisai takwa. Apa itu takwa? Perintah Allah dan larangan kena faham. Kemudian atas kepala letak iman. Apa itu iman? Iaitu tunduk pada segala perintah. Perintah Allah. Ini datang dari Allah. Dan di tangan pula kena ada di tangan kamu pula kena ada pedang tauhid. Apa maksud pedang tauhid? Bercakap tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, bukan kita. Awak jangan buat macam ni, Allah murka awak. Bukan kita, awak jangan buat macam ni, saya tampar awak. Bukan, kita tak bercakap kekuasaan kita. Kita bercakap kekuasaan Allah. Awak ni kalau tak semayang, awak kena ingat akibat yang Allah timpa pada awak. Rezeki awak hilang, keberkatan, umur awak hilang. Setiap kali kita bercakap dengan orang, kita bercakap tentang amaran Allah, bukan amaran kita. Tentang jangan sesekali kita takutkan orang dengan kekuatan kita. Kalau kita takutkan orang dengan kekuatan kita, Allah tak bantu kita. Tapi kalau kita takutkan orang dengan kekuatan Allah, maka Allah tolong kita. Tanya anak-anak kita ni, bila dia buat salah, sebut kekuatan Allah. Jangan kata, awak ni dikit-dikit ni ayah, rotang dia. Dia tak takut kekuatan itu. Bila kita ulang kekuatan tadi, dia dah alah bisa, tegak biasa. Rotang kan? Rotang dah. Nak rotang kecil, rotang besar. Besar pun boleh. Dia boleh cakap macam tu. Nak 4 kali ke 5 kali? Tak apa, 6 kali pun okey. 6 kali dia nak. Kita mula rasa lemah. Sebab tu ramai ayah, kita tengok ayah garang-garang ni. Last kali dia pun give up dengan anak. Saya tak tahu dah nak buat apa anak saya. Rotang sudah, pukul sudah, duk degil semacam. Air tawar dah minta, jampi sudah. Kerana dahulu waktu awak ada kekuatan. Tetapi bila kita jadi ayah kan, kita rasa gagah anak. Sebab kita mengancam dia sentiasa dengan kekuatan kita. Sebab itu hari ini Allah mufliskan kekuatan awak supaya awak pasrah pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita nak jadi ayah dan mak cerdik. Kalau kita nak takutkan mereka dengan Allah. Abang kalau tak solat, nanti Allah sekat rezeki. Jangan kata nanti mama sekat rezeki Allah. Nanti Allah akan timpakan musibah balik. Kena takut. Ulang perkataan itu. Ulang. Lama-lama dia menjadi anak yang takutkan Allah. Antara pantang yang perlu tuan-tuan tahu, saya katakan, jangan pernah kita takutkan orang dengan kekuatan kita. Kerana kekuatan kita ialah kekuatan makhluk. Maka bila kita takutkan, kalau kita kata saya akan pukul awak, ya, orang ni kata tak apa, saya panggil orang lain untuk pukul awak. Kalau kita duduk sibuk kekuatan orang, yang ni cari makhluk, kita pun cari makhluk. Memang tak ada yang menang. Itu dendang 200 tahun. Kita hari ni kita gagah, kita pun pukul dia. Dia pun beritahu saudara dia yang gagah, pukul ni. Yang ni pun datang pukul ni. Bila selesai? 200 tahun tak selesai. Itulah punca peperangan Bu'ath. Aus dan Khazraj 200 tahun. Ceritanya dia rasa dia gagah, dia pun belasah ni. Orang ni pula beritahu yang gagah dia, pukul yang ni. Yang ni pula panggil geng 2, 3, 4 orang pula, pukul yang ni. Yang ni panggil pula geng 5, 6 orang pula, pukul yang ni. Yang ni pula panggil, akhirnya perang 200 tahun. Berlangsung peperangan Bu'ath, Aus dan Khazraj. Belajar sejarah. Kita macam saya katakan, kalau
Tuan-tuan nak beri amaran pada orang, beri amaran pada orang dengan menggunakan kekuasaan Allah. Isteri keluar rumah tanpa izin, awak tak takut ke malaikat laknat awak keluar rumah tanpa izin? Isteri enggan melayani suami, awak ingat Rasulullah bersabda, mana-mana isteri yang diajak bersama oleh suami lalu diengkar dan enggan akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Awak tahu laknat malaikat. Mana-mana isteri yang menjadikan suaminya marah, maka sembahyangnya akan tergantung atas kepala, tidak akan terangkat. Kerana ada 3 golongan yang solatnya akan tergantung atas kepala, tak akan terangkat. Antara isteri yang dimarahi oleh suaminya. Isteri tu buat benda yang suami marah. Maka bila dia solat, sembahyang tergantung, tak terangkat. Antarilah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Pemimpin. Antarilah hamba yang lari dari tuan dia. Dan hamba ni lari dari tuan telekong ni ke Siti Ruqayyah ni. Pakai baru jumpa telekong, sejadah pula. Sejadah Mekah ke Raudhah Madinah. Ini nama zikir pula banyak. Tebal ni buku zikir. Perempuan dalam bab sembahyang bagus. Bagus, sebab tu dia sembahyang seorang diri pun macam berjemaah lelaki. Bagus, dia badilah diri. Secara umum lah, secara umum. Kita sebut secara umum. Kalau perempuan tu faham agama, memang sembahyang dia bagus. Lama dia. Tapi dengan suami dia, jam. Belum buka telekong pun dah buat suami marah lah. Belum buka telekong, dah buat suami marah. Sebab tu solatnya tergantung kepada. Suami tanya, mana nasi? Ambil sendirilah. Tua-tua suruh orang juga. Ayat perobok dia lain macam. Artinya bila isteri guna perkataan-perkataan, dia suka setengah isteri lah. Setengah isteri dia suka guna perkataan-perkataan menjadikan suami dia marah. Dia kena ingat solatnya tergantung, tak terangkat sampailah suaminya redha. Sebab itu bila Rasulullah cerita seorang isteri ahli syurga, Rasulullah tak cerita isteri ahli syurga ni kerana banyak sembahyangnya, banyak puasanya, banyak selawat. Bukan, kerana baik dengan suami dia. Sehingga seorang isteri tu berkata, bang, kalau hari ni ada yang abang tak suka saya, ada abang nak marah saya, abang hukumlah saya, ataupun abang maafkan saya tak boleh tidur malam ni. Kalau abang tak maafkan saya tak boleh tidur. Bukan kalau abang tak boleh mas, saya tak boleh tidur malam ni. Boleh mas. Kalau abang tak bagi saya Burger King, tak boleh tidur malam ni saya ni. Dengan abang-abang pun tak boleh tidur. Si isteri berkata, bang, saya malam ni kalau abang tak maafkan saya tak boleh tidur sampai maafkan saya. Kalau ada siang hari tadi saya buat salah, kalau abang rasa nak hukum saya reda, hukumlah. Tapi kalau abang tak nak hukum saya, abang kena maafkan saya, barulah saya akan tidur. Rasulullah sebut, inilah dia wanita yang dia berlomba untuk masuk syurga. Sebab itu perempuan, bukan nilai dia pada ibadat yang banyak, tapi pada kebaikan yang disebut dalam hadis husnut taba'ul, kadar baik macam mana dia dengan suami. Sebab itu kita sebut isteri solihah. Kenapa tuan-tuan sebut isteri solihah? Nisbah pada suami. Bila kita sebut je isteri solihah, nisbah pada suami. Yang Rasulullah sebut dalam hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia itu adalah perkara yang bersifat nikmat, mata' seketika. Tapi sebaik-baik nikmat dunia itu perempuan solihah. Nisbah pada apa? Suami. Sebab itu kalau seorang lelaki didapat seorang isteri yang solihah, biarlah tak kaya, biar tak lawa pun, biar tak ada rupa pun, tapi solihah, dia sudah mendapat syurga dunia. Tapi kalau dapat isteri muka memang lawa perangai, Masya Allah, harta memang banyak, tapi perangainya macam muflis, maka suami tadi tak akan bahagia. Sebab itu mujahadah isteri ialah bagaimana kita nak jadi baik pada suami sebelum kita bermujahadah untuk memperbanyakkan ibadat. Ramai isteri bila nak jadi baik, dia banyakkan ibadat. Betul tak? Kurang tepat. Kalau kamu nak jadi baik, mujahadah kamu pertama ialah buat baik pada suami kamu. Itu mujahadah pertama, kerana pahalanya lebih besar daripada semua ibadat sunat yang kamu buat. Betul kalau tidak, memastikan Rasulullah kata tak boleh puasa sunat seorang isteri melainkan dengan izin suami.
Tak boleh. Isteri nak puasa sunat ni, suami tak payahlah. Awak kalau puasa sunat, kepala pening lah, angin masuk perut lah. Awak ni kalau puasa sunat, makan tawa belaka. Ni kalau puasa sunat, saya kena susah beli makanan berbuka awak. Kalau nak makan biasa-biasa tak apa, ni nak makan rusa putih lah, nak makan ni sup tulang itulah, tulang ni, susah saya. Baik jangan berusaha awak ni. Misalnya dia ada setengah isteri, kalau dia puasa dia menyusah satu keluarga. Dia tidur, mak tak boleh kemah ni, mak puasa, suruh bapak kamu kemah rumah tu. Terus ayah dia bertukar, suami dia bertukar, dia suruh rumah gitu. Sebab apa? Isteri puasa. Kita jadi suruh rumah, siang pokok gitu, kemah, lipat kain, anak-anak kena jaga. Sebab bini puasa sunat ni nak kejar hari Arafah, suami kena jaga semua anak. Tapi ini bukan betul, pemahaman yang salah. Saya katakan sebesar mana pun pahala ibadat sunat, dia tak ada lawan besarnya pahala khidmat pada suami, sebesar mana pun. Bukan kita kata, Nabi SAW sebut. Sebab itu saya katakan, perempuan tu kalau nak jadi baik, pertama dibaiki hubungan dia dengan suami. Sebelum dia berfikir banyakkan ibadat dia. So, saya nak jadi baik, yang mulai saya daripada pukul 1 pagi sampai subuh, kan? Khidmatkan pada suami, menjadikan kamu akan menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana-mana perempuan yang mati suaminya redha, masuk syurga. Bila Rasulullah menyatakan wanita itu bila sembahyang 5 waktunya, berpuasa Ramadannya dan mentaati suaminya, masuk syurga. Rasulullah tak mention apa benda sunat, kerana perkara yang mengatasi segala perkara sunat itu ialah suami dia. Kalau perempuan melihat ada benda sunat lain mengatasi suami, maka dia jahil. Tapi kalau dia melihat suaminya ialah segala ibu segala perkara sunat, dia wanita yang alimah, dan wanita ini sebenarnya yang lebih berpeluang untuk buat benda sunat. Kata kita bini ni kalau dah baik dengan suami, bukan kata nak puasa sunat, kita nak puasa setiap hari pun dia pun tak ada masalah, dia okey. Dia nak buat ibadat apa pun dia bantu kita, tak payah kita minta, dia dah tahu. Sebab kita dah bina hubungan yang baik. Jadi bila kita sebut tadi, tuan-tuan, bila kita nak beri amaran, kita nak beri kita katakan ketegasan, berilah ketegasan dengan pedang tauhid. Katakan Allah murka, katakan Allah benci, katakan Allah akan melaknat perbuatan ini. Jangan sesekali kita cuba tunjukkan kekuatan kita bila berurusan dengan manusia. Siapa pun yang tunjuk kekuatan dia bila berurusan dengan manusia, dia makin lemah dan dipandang hina. Tapi kalau ditunjuk kekuasaan Allah, dia akan nampak hebat. Sebab itu Rasulullah SAW, para sahabat nampak hebat sebab mereka bercakap tentang kekuasaan Allah. Ingat, Allah lebih berkuasa. Ini ada seorang sahabat, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia punya hambanya pecahkan pinggang, dia pun punya marah. Tuan angkat tangan nak tampar, marah. Rasulullah daripada jauh jerit, Allah, kata Allah. Siapa dengar suara macam familiar ni, maka dia nak pukul lagi ni dia punya hamba. Nabi sebut lagi Allah, sehingga Rasulullah berdekatan, terkejut tengok Nabi. Allahu aqdaru minka, Allah lebih berkuasa daripada kamu untuk hukum kamu berbanding kamu hukum dia. Maknanya apa? Dia buat salah, kamu dah nak hukum. Kamu buat salah dengan Allah tiap-tiap hari, tak fikir nak hukum dia kamu. Allah lebih berkuasa hukumkan kamu salah kamu berbanding kamu nak hukum orang sebab salah dia. Maknanya apa, tuan-tuan sekalian? Maknanya kita kena bersikap pemaaf lebih daripada sikap menghukum. Kerana Allah itu pemaaf dengan kita. Kita buat maksiat banyak. Kalau Allah nak butakan mata kita sebab kita tengok benda tak elok, dah lama dah. Tapi Allah beri tempoh dan Allah beri pengampunan. Kerana itu dalam hidup, bila berurusan dengan manusia, saya katakan takutkan mereka dengan perintah Allah, bukan dengan kita. Jangan ajar anak kita, mu tak sembahyang aku rotan. Sampai bila kita nak cakap ayat itu? Ya, bukan saya kata tak boleh cakap ayat itu, boleh. Tapi hubung, kaitkan dia dengan amaran Allah, kemurkaan Allah, hukuman dari Allah, dan segala perkara yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, kat bahu kita ni mesti ada doa yang mustajab. Tetapi bila kita berurusan dengan orang, kita kena banyak doa. Ya Allah, berilah hidayah pada dia. Ya Allah, bantu dah dia, baiki diri dia. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkan urusan agamanya. Seorang yang namanya pendakwah,
Dia mesti ada kekuatan doa yang mustajab. Kemudian apa lagi kena ada? Dia kena tunggang kuda taufik. Apa maksud tunggang kuda taufik? Maksudnya tuan-tuan, dia sentiasa dipimpin dalam buat baik dengan cepat. Dalam beri keputusan, dia cepat beri keputusan kerana sentiasa taufik bersama dengan dia. Dalam bab kebaikan, dia cepat, dia tak tunggu. Nanti saya fikir saya nak buat baik. Tak, dia tak fikir buat baik. Itu taufik. Ada orang bila dia offer buat baik, dia fikir. Tentang orang beriman, dia tak pernah fikir untuk buat baik. Dia buat je baik. Tuan-tuan tengok orang kalau jahat, dia tak pernah terfikir pun untuk menolak kejahatan. Ada je peluang jahat, dia buat. Dia tak pernah fikir, ni nanti kena tangkap kan? Tak ada, buat je. Tangkap tu kemudian. Kita bila buat baik, fikir. Ni aku kalau korban lembu, ni tak ada duit bulan ni. Dia fikir. Padahal buat je. Duit tu cerita kemudian buat je. Ni kalau aku tolong dia, susah aku lepas ni. Tak, buat je dulu. Tentang kebaikan, belajar. Ini kecepatan taufik. Bila benda kebaikan, tuan-tuan jangan fikir 2 kali. Even sekali pun jangan fikir. Ini mujahadah ni. Dah benda baik, orang kata tolong ambil barang. Kenapa pula aku nak ambil? Biarlah dia ambil. Tak pergi ambil. Bila orang minta tolong kita ambil barang. Contohlah. Boleh tak tolong ambil Quran? Kita kan kat Mekah. Orang minta tolong ambil Quran. Sebab dia nak bangun takut tempat dia duduk dia. Orang ambil. Itu sebab kita buat dia. Fikir kenapa pula aku? Bukan aku kerja ambil Quran orang. Rugi kita. Sebab apa? Taufik kita lambat. Orang yang saya katakan taufik dia cepat. Dia terus buat. Walaupun zahirnya nampak macam dia diperbudakkan, tapi tidak. Kebaikan tidak pernah menjadikan kita menjadi budak atau menjadi rendah. Kebaikan sentiasa jadikan kita mulia. Lepas tu Rasulullah SAW tengok dia sampah dalam masjid. Nabi ambil. Nabi kata, mana JK kebersihan? Tak benar. Nabi tengok orang meludah kat mimbar. Kahak. Telah bayangkan dia khapuf. Melekat kat mimbar. Rasulullah SAW pergi ngenyih buang. Nabi kata, mana JK kebersihan? Tak ada. Terus. Kokok. Istilah kita kokok ni. Untuk buang. Kerana Rasulullah tak pernah berfikir untuk buat baik. Melainkan Nabi cepat bersegera buat baik. Sebab itu dalam Quran ajar kita, segeralah buat baik. Segera menjaga kita tak fikir. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang buat baik. Kalau tengok isteri buat barang kiri kanan. Tak perlu abang tengok saja, tolonglah. Saya tengah fikir nak tolong ke tak nak tolong. Tak ada, kita tolonglah. Tengok anak kita nampak susah, terus tolong. Jadi amalkan yang kita panggil kuda taufik ni. Tata dalam buat baik, jangan duk fikir banyak. Terus buat baik. Ini bila mana kita kuat iman, kita akan tengok lagi bagaimana orang kuat iman bermuamalah. Kita dah sebut secara umum bagaimana tanda lemah iman. Kita belum sebut sebab lemah iman. Kita nak hurai lagi insya-Allah taala pada pertemuan akan datang bagaimana orang iman kuat ni bermuamalah dengan manusia dan bermuamalah dengan sekitarnya dan juga bermuamalah dengan dirinya sendiri. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.